Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah kita dah masuk kepada episod yang ke-25. Alhamdulillah maksudnya kita dah 24 Ramadan, ada berbaki lagi beberapa hari lagi untuk kita meneruskan amal ibadah kita pada bulan yang penuh keberkatan dan mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk semampu boleh. Dan juga mudah-mudahan ada amalan-amalan yang bertambahlah yang boleh kita bawa seterusnya sampailah kita berjumpa Ramadan yang lagi satu, sampailah akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Toib, insya-Allah ini kita nak bincangkan satu topik lagi insya-Allah dalam Ramadan podcast kita. Hari ini kita nak bincang berkenaan sedekah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat bahawa sebenarnya yang mencontohkan kepada kita untuk banyak bersedekah ni tak lain bukan Nabi SAW itu sendiri. Jadi ini menunjukkan, ini membuatkan kita sepatutnya bertambah semangatlah. Sebab Rasulullah SAW ini dia sendiri bertambah semangat dia untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Pada bulan lain Rasulullah seorang yang pemurah. Tetapi pada bulan Ramadan bertambah-tambah lagi. Satu kita dapat kalau kita dapat lihat dalam hadis riwayat Muslim, dalam Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang paling suka untuk bersedekah. Dan semangat beliau dalam bersedekah ni lebih membara ketika bulan Ramadan. Ketika mana? Ketika Jibril datang menemui beliau. Dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Apa dia buat? Jibril ajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala kata, Al-Jud bermakna rajin dan banyak memberi. Yang ini berinfak, menderma. Dalam ditulis perkara, diberitahu perkara tersebut dalam Lataif al-Ma'arif. Jadi maksud hadis adalah Rasulullah SAW di atas adalah, maksud hadis di atas adalah nak bagi tahu Rasulullah SAW rajin memberi sedekah pada orang lain di bulan Ramadan. Ibn Rajab juga sebut pada diri Nabi SAW ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan muslimin-muslimat rahmati Allah terkumpul pelbagai macam sifat dermawan. Beliau gemar berderma dengan ilmu, beliau gemar berderma dengan harta. Jadi kita jangan sempitkan sedekah ni hanya dengan duit. Boleh dengan ilmu, dengan kudrat. Dan Rasul tunjuk dia beliau berderma dengan ilmu dan dengan harta. Dia juga korbankan jiwa untuk memperjuangkan agama. Dia bagi manfaat pada umat dengan menempuh pelbagai macam cara. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikanlah dengan memberi makan pada orang yang lapar, menasihati orang yang jahil, orang yang bodoh, memenuhi hajat dan mengangkat kesulitan orang yang memerlukan. Dalam lainnya dari kitab Lataif al-Ma'arif ni menyebut semangat Nabi SAW untuk berderma lebih besar lagi di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Jadi mungkin kita tanya, apa sebenarnya yang mendorong Rasulullah SAW ni semangat betul dalam bulan Ramadan ni? Pertama, sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah adalah waktu yang mulia dan pahala dia berlipat kali ganda dalam bulan ni. Itu sebab kena rebut. Sebab rajin, dan Rasulullah ni rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan solat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Jadi kalau kita derma pada orang ni, maka dia senang. Tak perlu dia nak bekerja sampai malam, sampai pagi esok. Sebab dah ada nak senangkan hidup dia supaya dia boleh bantu dia beramal. Orang yang bantu sini akan mendapat pahala seperti pahala mereka yang beramal. Tu antara dia, faedah dia. Kita tolong orang ni memang jenis sembahyang malam, orang ni jenis suka berzikir, baca Quran. Kita tolong dia orang macam ni, so dia ada masa untuk buat perkara ni dan kita dapat pahala atas apa yang dia buat tanpa mengurangkan pahala dia.
Sebab tu Nabi SAW menyebut keutamaan orang yang bagi makan buka puasa ni. Kita ada duit, bagi ke masjid, bagi ke orang, ke jiran, ke siapa yang memerlukan. Sebab Nabi cakap, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imin syai'an. Siapa yang bagi makan orang yang puasa, maka baginya pahala setiap orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Baik. At-Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ni sahih. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dari rahmat Allah, di bulan Ramadan juga Allah juga berderma dengan bagi rahmat. Allah bagi derma dengan rahmat, dengan ampunan, dengan pembebasan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Kita tengok Rasulullah dia happy sangat dapat jumpa Jibril ajar dia. Dan itu barangkali menyebabkan dia lebih bersemangat tu kerana dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dapat belajar Quran itu menyebabkan kita lebih, kalau kita dapat itu pun rezeki dari Allah, maka kita berdermalah kepada orang lain, bantu orang lain lah. Sebab nikmat itu bukan saja datang daripada material, nikmat ilmu, nikmat dapat berzikir, nikmat dapat keluarga yang baik, dapat bersolat jemaah, semua itu adalah rezeki daripada Allah. Oleh kerana Allah bagi kita, maka kita infaklah kepada orang lain pula, atas menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi gabungkan antara puasa dan sedekah adalah disebabkan seorang menggabungkan antara puasa dan sedekah, sebenarnya nanti ada satu jalan untuk mudahkan kita masuk syurga. Ini adalah dalam hadis yang menyebut an Ali qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min buturiha min zuhuriha faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qal liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyam wa sallallahu wa salla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Wa salla ya lillahi bil-laili wan nas niyam. Jadi dari Ali, ia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di syurga ada bilik yang luar biasa, boleh dilihat dari dalamnya, dan dalamnya boleh melihat dari luar. Lantas orang Arab Badui ketika dengar perkara ini berdiri dan kata, untuk siapa keistimewaan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan kepada orang yang memerlukan, rajin puasa dan melakukan solat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Abu Tahir mengatakan bahawa hadis ini hasan. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, sifat-sifat yang disebutkan di atas semuanya terkumpul dalam bulan Ramadan. Kerana orang beriman akan kumpul pada dirinya amalan puasa, amalan solat malam, amalan sedekah dan berkata yang baik, di mana ketika berpuasa dilarang berkata kotor dan sia-sia. Itu keistimewaannya. Jadi dia juga menggabung ke antara sedekah dan puasa lah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih lagi jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan solat malam. Disebutkan puasa ni adalah perisai, pelindung daripada siksa neraka. Dalam hadis diriwayatkan, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahdikum minal qital. Puasa ni adalah pelindung dari neraka seperti perisai salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung daripada pembunuhan, daripada peperangan, daripada pembunuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan An-Nasa'i, Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad ni sanad hadis ni sahih. Jadi mengenai sedekah dan malam dan solat malam disebutkan dalam hadis, was-sadaqatu tuqfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara wa salatur rajuli min jawfil lail. Sedekah itu sebenarnya memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula solat seseorang selepas setengah malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Majah, Abu Isa Al-Tirmizi kata bahawa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Tahir kata hadis ini hasan. Baik. Dalam puasa kita juga pasti ada cacat dan kurang. Mesti ada.
dalam kita cuba sedaya upaya mesti ada. Jadi sedekah ni lah sebenarnya akan menutupi kekurangan tersebut. Oleh kerana di akhir Ramadan kaum muslimin disyariatkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya apa? Untuk menyucikan orang yang puasa. Disebut dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang puasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Najah. Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ini hasan. Jadi tuan-tuan dan puan, disyariatkan juga banyak menderma ketika puasa, seperti saat bagi makan buka puasa adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang selalu menderita lapar, sehingga mereka pun dapat bantu orang yang sedang kelaparan. Oleh kerananya sebagai ulama teladan di masa silam ni tanya, kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Jawab mereka, supaya orang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar. Itu supaya tidak melupakan supaya dia tidak melupakan deritanya orang yang lapar. Dan dicontohkan oleh para ulama, di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak, Al-Hasan bin Basri. Mereka biasa bagi makan kepada orang lain padahal sedang berpuasa sunat. Puasa sunat. Jadi demikian 7 faedah. Tujuh faedah kita lihat yang disampaikan oleh Ibn Rajab yang boleh mendorong kita supaya rajin bantu memberi dan menderma, menginfak di bulan Ramadan. Sebab itulah mengapa bulan Ramadan disebut bulan muasah. Itu bulan yang diperintahkan banyak menderma. Sebab tu Imam Abu Rajab Al-Hambali dia kata, siapa yang tak mampu menggapai derajat isar, yang ini mendahulukan orang lain dari sendiri, maka jangan sampai tak mencapai orang yang rajin membantu orang lain, iaitu wasah. Kalau kita tak mampu lebihkan wang daripada diri sendiri, maksudnya kita kalau makan, kita seorang tu makan dulu. Kalau kita duit, kita bagi orang dulu. Kalau kita tak boleh buat macam tu pun, at least kita kena rajin bantu orang lain. Betul. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku sangat senang ketika melihat ada yang bertambah semangat mengulurkan tangan bantu orang lain di bulan Ramadan, kerana menteladani Rasulullah SAW. Juga kerana manusia saat puasa sangat-sangat memerlukan bantuan, di mana mereka telah tersibuk dengan puasa dan solat sehingga sulit untuk mencari nafkah untuk memenuhi keperluan mereka. Contoh ulama seperti itu ada Al-Qadhi Abu Yala dan ulama Hambali lainnya, Lataif Al-Ma'arif. Itu sebenarnya jadi faedah-faedah yang kita dapat kalau kita bersedekah. Mudah-mudahan kita dapat mengurangkan beban orang, dan mudah-mudahan kita dapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda, terutama pada bulan Ramadan ini, dan terus kita ini menjadi orang yang dermawan lah, orang yang tidak berkira. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah SWT sentiasa memberkati apa yang kita ada dan memberi kita limpahan kurnia lah yang baik sebagai harta dunia, daripada kebaikan, daripada kesihatan, daripada anak-anak yang baik dan sebagainya. Dan ilmu yang bermanfaat, itu semua adalah rezeki daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan itu adalah motivasi kepada kita untuk terus beribadah, terus menjadi orang yang dermawan, untuk sentiasa membantu orang-orang yang susah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk jadi orang yang soleh dan mendapat kebaikan dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita memperoleh syurga firdaus, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi besok pada pertemuan yang berikutnya. Berapa hari lagi, insya-Allah kita akan sampai episod 31, insya-Allah. Pada 30 Ramadan tu, insya-Allah. Kemudian kita akan tamatlah nanti podcast kita, dan mudah-mudahan dia jadi rujukan untuk kita beribadah untuk bulan depan, tahun depan pula, insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh sebarkan video ini seluas-luasnya, semoga ada manfaat ya. Itu saja, insya-Allah. Teruskan berpuasa, teruskan beribadah, beriktikaf, berzikir, membaca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.